Betul orang yang hafal Quran jahat. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Disambung ke surat berapa? 40? 47. Ta'ali, jadi maksud petunjuk al-hidayah. Baik, cuba baca hari ni. Tak apalah, Ustaz Muiz boleh. Ustaz Muiz baca. Aku tak ingat. Kena sebut pengenalan. Soalan. Dia baca. Jadi sampai lah. Baca sampai pukul 9. 9 kita baca Zadul Ma'ad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li jami'il mustami'in. Amin ya rabbal alamin. Telah berkata Imam Ibn Kathir di dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang dimasukkan petunjuk Al-Hidayah, yang diminta Al-Ihdina pada ayat ini adalah bimbingan dan taufik. Terkadang kata maksud sini ialah sebab hidayah tu ada banyak, tuan-tuan. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 4 jenis hidayah. Satu kita panggil hidayah gharizah. Hidayah gharizah ni iaitu hidayah yang Allah Taala berikan kepada setiap makhluk untuk dia hidup. Hidayah gharizah ni apa dia? Hidayah yang Allah Ta'ala bagi pada setiap makhluk untuk dia hidup. Sebagai contohnya kita tengok binatang kan? Dia lahir-lahir je dia tahu berlari, dia tahu apa makanan dia, dia tahu macam mana nak berenang. Contohnya macam penyu kan? Anak penyu tu lepas dia menetas, terus dia masuk ke laut. Dia tahu nak buat apa, dia tahu nak makan apa, dia tahu nak di mana dia harus berenang, dan bila dia cukup dewasa, di mana dia harus bertelur kan? Jadi kat sini kita kata mana dia dapat petunjuk tu. Itu juga dengan anak kecil kan? Anak kecil mula-mula dia meniarap. Lepas dia meniarap, lepas tu dia mula merangkak. Lepas dia merangkak, dia berdiri. Lepas berdiri dia berjalan. Lepas dia berjalan dia belajar berlari, melompat dan seumpama dengannya. Yang ni siapa yang bagi petunjuk? Kita tak ajar dia. Yang ni kita kata hidayatul gharizah. Yang ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha. Dalam surah Taha, ketika Fir'aun tanya kepada Nabi Musa alaihissalam kan, Allah Ta'ala cakap pada Allah Ta'ala, Fir'aun tanya kepada Nabi Musa, qala faman rabbukuma ya Musa. Wahai Musa, siapakah Tuhan kamu berdua? Iaitu Musa dan Harun. Apa jawapan Nabi Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu
Tuhan kami ialah yang telah menciptakan, telah memberikan setiap makhluk akan penciptaannya. Maksudnya setiap makhluk Allah Ta'ala jadi ada spek dia, ada spesifikasi dia. Alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Ta'ala bagi petunjuk macam mana nak gunakan dia. Macam manusia, dia kahwin, dia ada alat kelamin dia. Bila kahwin dia tahu macam nak gunakannya, mana nak tuju, mana nak buat apa. Siapa yang bagi hidayah? Allah. Tapi hidayah ni kita tak minta dari Allah. Hidayah ni Allah Ta'ala bagi automatik je kat kita. Boleh dikatakan fitrah lah. Boleh dikatakan fitrah. Bolehkah kita makan fitrah? Boleh juga lah fitrah. Tapi tak semua fitrah itu hidayah gharizah. Tak semua fitrah itu hidayah gharizah. Kan? Lepas fitrah, lepas tu ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua dipanggil hidayah al-bayan, penjelasan. Hidayah penjelasan dan petunjuk dan bimbingan. Al-bayan wal irsyad. Yang ni kita panggil apa? Hidayatul bayan wal irsyad. Hidayatul bayan wal irsyad ni hidayah apa? Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita penjelasan tentang mana yang betul, mana yang salah. Contohnya Al-Quran. Kan Al-Quran ni hidayah lah. Kalau Allah kata dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk apa ni? Adakah taufik yang Allah Ta'ala masukkan dalam hati? Tidak. Betul ada orang yang hafal Quran jahat. Betul tak? Ya. Maksudnya dia dapat hidayah al-bayan, penjelasan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh daripada urusan kami, iaitu Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitab. Kau dahulu wahai Muhammad, kau tak tahu apa itu kitab. Walal iman. Kamu tak tahu apa itu iman wahai Muhammad. Walakin ja'alnahu nura. Tapi kami jadikan dia cahaya untuk kamu menggunakannya berjalan kebenaran. Lepas tu akhir ayat Allah Ta'ala kata apa? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wahai Muhammad, engkaulah pemberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Wahai Muhammad, engkaulah pemberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Wahai Muhammad, engkaulah pemberi petunjuk. Pemberi petunjuk ni petunjuk apa? Al-bayan, penjelasan. Adapun hidayah yang ketiga, barulah hidayatul taufiq. Nampak kat sini kata Syekh, hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq apa dia? Apa itu hidayah taufik? Iaitu basyashatul qalbi, kelapangan jiwa, as-sadri, kelapangan jiwa untuk menerima hidayatul bayan. Kelapangan jiwa untuk kita menerima dan mengamalkan hidayatul bayan tadi. Faham tak maksud dia apa? Maksudnya bila kita dapat hadis ni, jiwa kita rasa lapang, rasa seronok nak amalkan, nak buat pula apa yang Quran dengan hadis sebut. Itu hidayah tu taufiq. Saya dalam ceramah-ceramah yang tempat-tempat lain saya selalu samakan macam hidayatul bayan ni macam waste lah. Kan, in 200 meters turn left. Maksud kita dah ada hidayatul bayan. Tapi untuk kita dapat masuk ke lorong yang tepat tu, itu kita perlukan hidayah taufik. Kan, turn left sekali kita masuk lorong sebelum dia. Biasa tak kena? Biasa. Atau selepas dia. Terlepas. Terlampak lah tu. Turn left sekali. Kita macam mana keliru kan, ikut jalan satu lagi. Maksudnya kita dah ada hidayatul bayan, tapi tak dapat hidayatul
taufik. Itu penting, taufik daripada Allah Ta'ala. Lepas tu kata Syekh, kata Ibn Kathir ni, dimaksudkan dengan hidayah yang kita minta ni ialah hidayah bimbingan dan taufik. Jadi kita minta Allah Ta'ala ajarkan ilmu penjelasan kat kita, hidayatul bayan, ajar kita Quran, sunnah, ilmu yang betul, ilmu yang sahih, dan bagi juga kita taufik dan tahu ilmu yang sahih dan amal dengan ilmu yang sahih. Apa ramai yang tahu hidayatul bayan tapi tak tahu hidayatul taufik? Kan depan mata kita sendiri tengok, macam depan mata kita sendiri ada hidayatul bayan, tahu baca kitab ni, tahu baca kitab ni, tahu bahasa Arab. Betul kata Imam Ahmad, kata aku pelik, ta'ajjabtu min rajulin, kan, aku merasa takjub dengan seorang lelaki yang ya'rifu sihhatal hadis, yang tahu kesahihan hadis dan maknanya, walakinnahu yamilu ila qawli Sufyan, tapi dia tetap juga nak cenderung pada pendapat Sufyan. Maksudnya apa? Nak juga ambil pendapat manusia, tak nak ambil Quran dengan sunnah. Apa yang Imam Ahmad kata, dia cenderung kepada pendapat Sufyan. Sufyan ni bukan Sufyan bin Muhammad Yunus, bukan. Sufyan ni Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, imam besar, imam mubajjal. Maksudnya bagi Imam Ahmad, siapa yang dah tahu Quran dengan hadis nak ikut juga Sufyan pun salah juga. Macam nak ikut Aristotle, lagi dah teruk. Kalau ikut Sufyan dalam Quran dengan hadis pun salah, apatah lagi nak ikut selain daripada Sufyan Ats-Tsauri dan imam-imam yang lain. Kan kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bila ada orang duk bertikaikan berkenaan dengan haji tamattu', dia kata yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama', hampir-hampir saja Allah Ta'ala turunkan ke atas kamu batu dari langit. Bila aku kata Nabi SAW lakukan sekian dan sekian, kamu nak ikut pendapat orang lain. Maksudnya apa dia? Tuan-tuan, dia tak dapat hidayatul taufik. Lepas tu kita minta ke Allah Ta'ala, ya Allah bagilah aku hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Lepas tu kita selalu baca doa, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Ya Allah, alimkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, dan manfaatlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan rezekikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku minta lindung dari ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', daripada hati yang tak khusyuk. Sebab ilmu tak manfaat, hati tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak pernah kenyang. Jadi kita orang yang tak ada dapat hidayatul taufik, nafsu dia tak kenyang. Nafsu nak kemasyhuran, nafsu nak duit, nafsu nak sekian dan sekian. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, dan minta lindung daripada doa yang tak mustajab. Jadi ini hidayatul taufik. Dan hidayatul taufik ini pula dia ada 6 lapisan. Hidayatul taufik ni pula dia ada 6 lapisan. Taufik yang pertama, taufik untuk tahu kebenaran. Taufik yang kedua, taufik untuk menerima kebenaran. Kan dia dah tahu. Yang pertama dapat taufik tahu kebenaran. Ada orang tak tahu, dia nak jadi baik tapi tak dapat tahu kebenaran. Yang dia tahu benda yang tak betul, tak benar. Kan? Yang kedua, hidayah apa? Dia taufik kepada ikut kebenaran, menerima. Dah tahu dah benda itu betul, nak terima. Yang ketiga, mengamalkan kebenaran. Kan? Yang keempat, istiqamah di atas kebenaran. Yang kelima, mati di atas kebenaran. Yang keenam, masuk syurga dengan kebenaran. Itu semua taufik dari Allah. Atas sebab itulah kita ni kena banyak doa, ihdinas siratal mustaqim. Atas sebab itulah siapa tak baca Al-Fatihah dalam solat tak sah. Nampak tak? Kenapa Allah Ta'ala paksa kita baca Al-Fatihah? Paksa perintahkan kita baca Al-Fatihah, mewajibkan kita. Sebab apa dalam Al-Fatihah tu ada ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Sebab kita berhajat.
Waktu asar kan okey, waktu maghrib dah tak okey. Antara asar dengan maghrib, betul tak? Antara waktu asar maghrib macam-macam boleh buat. Kita tengok Facebook mengepek, kita tengok Instagram awet, kita mengumpat member sendiri. Macam-macam kita buat. Dekat MRT balik kerja, nampak orang pakai shirt pendek, dah susah lah, betul tak? Allahul musta'an. Lepas tu kita minta jadi 6 lapisan dari. Dan setiap lapisan tu semua ada dalil dia. Okay? Tapi cukuplah sekali ni, insya-Allah. Dan satu benda yang kita kena beriman, iaitu hidayah ini hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqun mahdun. Tak ada siapa yang kata dia berhak. Kalau orang tu solat 1000 rakaat sekalipun, dia tak ada kata dengan sebab dia solat 1000 rakaat maka dia berhak dapat hidayah. Tak. Allahul musta'an. Ni kalau dalam kitab Aqidah Tahawiyah disebut Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa yahdi bi fadlihi wa yudhillu bi adlihi. Disebut dalam Aqidah Tahawiyah, iaitu memberi hidayah siapa yang dia nak, disesatkan siapa yang dia nak, dihidayah dengan fadlihi, kerana pemberian Allah, kerana kesiannya, dan disesatkan kerana keadilannya. Bila kita dalam keadaan tu, kata Syekh, kata para ulama kita, kata Syekh Salih sini, dia kata, maka hendaklah kita dalam keadaan sentiasa takut Allah Ta'ala boleh sesatkan kita dalam sekelip mata. Itu bacalah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan Allah, doa Umar Al-Khattab, dia doa apa? Apa doa Abdullah bin Umar? Ini anak Sayyidina Umar yang sangat warak, kuat ibadah. Kata Nafi', jangan kamu tanyalah tentang kuatnya ibadahnya Abdullah bin Umar ni, tapi apa doa dia? Kalau kita macam dengar doa dia sangat simple. Doa dia kata apa? Allahumma kama hadaitani ila al-Islam fala tanzi'hu anni hatta alqaka bih. Wahai Allah, sebagaimana Engkau telah bagi hidayah kami kepada Islam, fala tanzi'hu anni, maka jangan kamu cabutnya daripada aku sampailah aku jumpa Engkau di akhirat kelak. Dan hidayah itu ada dua juga, dari segi umum dan khusus. Dia ada hidayah ammah dan dia ada hidayah khassah. Hidayah am ni maksudnya dia masuk Islam, itu hidayah am. Dan ikut sunnah, itu hidayah am. Islam yang sunnah lah. Kalau Islam tak sunnah tu bukan Islam. Kemudian dia ada hidayah khassah. Hidayah khassah ni apa? Setiap daripada detail amalan Islam tu, itu padanya ada satu hidayah daripada Allah. Contohnya, hidayah untuk zikir petang, itu satu hidayah. Hidayah untuk zikir petang pula, hidayah zikir petang tu kan ada banyak. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah bihamdihi, subhanallahul azim, astaghfirullahal azim, Allahumma salli ala Muhammad, dan lain-lain. Maksudnya kalau kita tinggalkan setiap satu tu, tak dapat satu hidayah. Lepas tu salaf dahulu, dia cela diri dia. Dia kata, aku pagi tadi aku tak istighfar, aku tak baca bismillahirrahmanirrahim. Salam ni dia kena kala jengking. Lalu dia kata, celakalah diriku, ini adalah kerana aku tidak diberi hidayah oleh Allah, kerana aku telah meninggalkan, aku kena dosa aku tak baca bismillahirrahmanirrahim. Maksud bagi dia anggap tak baca doa itu pun dah dianggap Allah Ta'ala dah hukum dia. Betul Allah kata dalam Quran apa dia? Dalam Quran berkenaan dengan azab tersebut, Allah musta'an, pula ayat. Maksudnya Allah Ta'ala mengazab mereka dengan menyesatkan hati mereka. Itu ayat tersebut. Kadzalika wahayna ru'ayna.
Apa ayat tersebut? Saya pun lupa. Apa ayat tu? Dari Allah musta'an. Astagfirullahaladzim. Coba nanti insyaAllah yang lebih tempat ni. Allah musta'an. Nanti tak dapat hidayah lah tu. Terlupa ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat hidayah kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Naam, teruskan. Terkadang kata al-hidayah itu menjadi muta'addi, membutuhkan objek dengan sendirinya. Misalnya pada ayat ke-6 ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya tunjukkan kami itu, hidayahkan kami apa dia? Maka dia berhajat kepada objek. Tunjukkan kami apa? Hidayahkan kami apa? Hidayahkan kami jalan yang lurus. Yang lurus tu objek dia. Nah, itu maksudnya. Dalam konteks ini maknanya adalah berikanlah ilham kepada kami, berikanlah taufik kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami, atau berikanlah anugerah kepada kami. Contoh yang sama terlihat dalam firman-Nya, wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Artinya kami sudah mengilhamkan, yakni menerangkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan. Maksudnya kalau dalam konteks maksud ayat ni, wa hadainahun najdain, hadaina tu maksudnya tunjukkan secara umum. Sebab apa? Mana boleh Allah Ta'ala bagi hidayah kepada jalan kejahatan, betul tak? Jadi hadaina kat situ maksudnya tunjukkan. Dari segi maksud, dari segi umum, tunjukkan baik atau tunjuk yang jahat. Sama macam ayat Allah Ta'ala sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala telah memberi ilham kepada nafsu itu kepada jalan fujur, jalan jahat, dan jalan wa taqwa. Jadi apa maksud Allah Ta'ala ilhamnya tu? Ada maksudnya asal dia tak tahu jahat, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi idea ilham jahat? Bukan. Yang ni Asy'ariyah. Asy'ariyah kata macam tu. Dia tak tahu, manusia tak tahu baik, Allah Ta'ala yang bagi idea jahat kat dia. Itu Asy'ariyah. Betul, Asy'ariyah dalam masalah ni dia Jabriyah. Dia Jabriyah. Ada pun ahli sunnah tak? Ahli sunnah sebenarnya apa dia? Dia tahu jalan kebenaran. Okey, macam mana dia tahu? Allah Ta'ala tunjuk kat dia. Okey, dia tahu juga jalan kejahatan. Macam mana dia tahu? Allah Ta'ala bagi dia alat untuk dia tahu. Allah Ta'ala bagi dia alat untuk dia tahu. Habis tu apa maksud Allah Ta'ala sesatkan? Iaitu Allah Ta'ala membiarkan dia untuk dia memilih jalan kesesatan. Ini Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka, mereka terumbang-ambing. Ingat, ahli sunnah punya maksud Allah Ta'ala sesatkan bukannya Allah Ta'ala ajak di tempat jahat. Tidak, na'udzubillah min dzalik. Maksud dia ialah Allah Ta'ala membiarkannya. Sebab itulah al-hidayah lawannya bukan, hidayah itu maksudnya lawannya ialah menyesatkan. Tapi menyesatkan bagi maksud Allah Ta'ala ialah membiarkan. Dalam bahasa Arab panggil al-khudlan. Dalam bahasa Arab panggil apa dia? Al-khudlan. Lepas tu kita biasa dengar para masyayikh kita kata apa? Wa na'udzubillahi minal khudlan. Maksudnya, aku minta lindung pada Allah daripada dia biarkan kita untuk kita pilih jalan yang sesat. Itu maksudnya. Bukannya Allah Ta'ala bagi idea asal dia baik duduk kat rumah baca Al-Quran dengan sunnah, tiba-tiba ada idea nak buat jahat. Bukan macam tu. Na'udzubillah. Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala Maha Penyayang, takkan sesatkan orang macam tu. Kan? Nah, ini Jabriyah. Jabriyah tak betul. Baik.
Jadi ilham kat sini bagi dia ilham. Dan maksud ilham kat sini Allah Taala kata wa alhamaha fujuraha wa taqwaha, iaitu Allah dalam diri kita ni ada nafsu. Dan nafsu ni terpengaruh dengan bisikan syaitan. Sebab itulah Nabi kata ma min mauludin illa wa ma'ahu qarin atau kama qala. Tidak ada satu pun manusia dilahirkan melainkan bersamanya ada qarin. Qarinun minal jin wa qarinun minal malaikah. Satu qarin malaikat, satu qarin jin. Wa amma qarinul jin, kata Nabi, i'aduhum ilal kufar wa i'aduhum ilal kufri wa ma'siyatillah. Adapun jin itu, qarin jin tu ajak kepada kufur kepada Allah dan maksiat kepadanya. Wa amma qarinul malaikah, adapun qarinul malaikat pula, i'aduhum ilal iman wa ta'atillah, iaitu ajak mereka kepada iman dan taat kepada Allah. Sebab itulah Imam Ibn Qayyim disebut, dia bawa soalan, habis tu kenapa Ustaz ada orang lagi baik pada orang lain sedangkan sama aja dua qarin? Dia kata sebab ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata akan bersilih ganti qarin jin dan qarin malaikat tu menyesatkan kita sebagaimana berselisihnya siang dan malam. Lalu Imam Ibn Qayyim kata, bukankah di setengah negeri malamnya lagi panjang daripada siang? Dia kata, dan ada setengah lagi pula siangnya lagi panjang daripada malam. Tentulah ada sebagian manusia siang mana malaikat dia banyak pengaruh dia benda yang baik dan sikit pengaruh daripada jin, qarin jin, dan ada setengah pula qarin jin lagi kuat daripada qarin malaikat. Naam. Jadi itu maksudnya Allah Ta'ala tunjukkan dia dua jalan. Naam, sambung. Kata al-hidayah dapat juga menjadi mutaaddi. Ta'addi maksudnya perlukan objek dengan memakai huruf ila kepada setelahnya, sebagaimana firman-Nya, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Makna hidayah dalam beberapa ayat di atas adalah bimbingan dan petunjuk. Ini sebagaimana firman-Nya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Terkadang kata al-hidayah menjadi mutaaddi dengan memakai huruf lam kepada yang diucapkan para penghuni syurga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha. Maksudnya dia mutaaddikan dengan lam, li. Lam tu maksudnya li, untuk. Jadi Allah Ta'ala boleh kata, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, dan tunjukkan kami untuk jalan yang lurus. Tiga-tiga sekali ada. Naam. Sambung. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada syurga ini. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan taufik kepada kami untuk memperoleh syurga ini, dan Dia menjadikan kami sebagai penghuninya. Nampak tak? Perenggan sebelum tu, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan lurus. Yang ni hidayah apa? Hidayatul bayan. Lepas tu yang ayat seterusnya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kami kepada syurga. Ini hidayah apa? Hidayah yang ke-6 tu. Kan tadi hidayah taufik ada 6 level. Hidayah yang ke-6 iaitu apa? Hidayah syurga. Yang ni dia, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Sambung. Sementara tentang firman-Nya, as-siratal mustaqim. Ini masuk pula. Apa maksud siratal mustaqim? Cantik ni. Dalam siratal mustaqim ni manhajus salaf. Dalam siratal mustaqim ni, jalan lurus ni lah manhaj salaf. Dekat mana? Kita baca tafsir ni. Masya-Allah. Sambung. Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, seluruh ulama tafsir sepakat bahawa makna siratal mustaqim adalah jalan yang terang dan lurus. Naam. Jadi maksud dari segi bahasa, jalan yang terang dan lurus. Tapi nanti dia akan detailkan apakah jalan terang yang lurus tu. Sambung lagi. Tetapi kemudian terjadi perbezaan ungkapan para mufassir, baik dari kalangan ulama salaf maupun khalaf, dalam menafsirkan kata as-sirat. Meskipun demikian, pada prinsipnya ia kembali kepada satu makna,
iaitu mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah, okey. Yang ni dalam ringkasan tafsir Ibn Kathir, dia tak bawakan riwayat-riwayat daripada salaf. Jadi dia tidak mengenyangkan kita. Okey. Jadi kalau kita baca ni, dia kata ikut Allah dan Rasulnya. Sangat longgar. Okey. Apa kata kita buka tafsir Ibn Kathir yang asal. Okey. Tuan-tuan ada apps Quran tak? Tuan-tuan download tak tafsir Ibn Kathir? Ada tak? Tapi bahasa Arab lah. Okey. Jadi kita kena buka tafsir Ibn Kathir yang asal. Ada tak? Dalam yang tanda-tandanya dia pun Ha? Quran tadabbur tu dia. Quran dalam mana? Ada. Quran tadabbur ada. Quran tadabbur siapa punya? Kata Firanda punya. Dia sudah jelaskan. Ada. Kepada para ahli tafsir dari kalangan ulama salaf, ulama salaf berbeza dalam menafsirkan sirat. Telah diriwayatkan bahawa yang dimaksudkan dengan sirat adalah kitabullah, Al-Quran. Betul bahawa perkataan Ibnu Abi Hatim telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Arafah telah menceritakan kepada tak apa. Ana ringkaskan untuk antum. Okey. As-siratal mustaqim. Jalan yang lurus dan terang. Daripada Ali. Rumilah. Daripada Ali bin Abi Talib. Ya.
Ni. Yang ni Siratul Mustaqim. Jadi Siratul Mustaqim apa dia? Hablullahil Matin, Al-Quranil Hakim, Siratul Mustaqim. Ni Ali bin Abi Talib. Maksudnya apa? Al-Quran lah. Ibn Mas'ud kata Kitabullah, Ibn Mas'ud kata Islam, Ibn Abbas kata Islam, Mujahid kata jalan Mujahid tabi'in dah, jalan kebenaran. Abul Aliyah Ar-Rayahi tabi'in juga, Mujahid pun tabi'in juga. Okey, mana tak letak tabi'in sebab Mujahid ni orang kenal, Abul Aliyah orang tak kenal sangat. Abul Aliyah Nabi dan dua sahabat selepasnya, Abu Bakar dan salam. Kan? Betul Nabi kata iqtadu bil ladaini min ba'di, Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang selepasku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Umar ni kata Abu Aliyah tabi'in. Kata lebih masuk lagi dalam riwayat lain, itu ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Jarir tetap di atas kebenaran qaulan wa amalan, dari segi akidah dan segi bukan salafi ke ni? Salaf lah ni, salaf kan. Sejak bila Umar Al-Khattab zikir hu tak ada. Jadi Umar kata tak zikir hu tak ada. Mana ada? Mana ada Umar Al-Khattab kata Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak berdiri, tidak berjisim, tak ada. Jadi kita tetaplah di atas jalan Jadi Siratul Mustaqim Al-Quran, Siratul Mustaqim Sunnah, Siratul Mustaqim Abu Bakar dengan Umar, Siratul Mustaqim jalannya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, salaf. Nah, sambung. Meskipun demikian, ada prinsipnya ia kembali kepada satu makna, iaitu mengikuti Allah dan Rasulnya. Tak, patutnya yang ringkaskan ini kita amal mengikuti Allah dan Rasulnya dan juga sahabat. Sebab dia tidak menyampaikan kita kepada maksud yang sebenar. Yang ringkaskan ni wallahu ta'ala alam. Nah, jika ditanyakan mengapa orang mukmin harus meminta hidayah setiap saat, baik pada waktu mengerjakan solat maupun di luar solat, padahal dia sendiri menyandang sifat itu. Maksudnya kenapa nak minta hidayah sedangkan dia sendiri sedang dalam hidayah? Yang tukang solat, kenapa nak minta hidayah lagi? Bukankah hidayah itu dah ada? Bukankah ini tahsil mahsul, dia kata. Nah, sambung. Apakah demikian termasuk tahsilul mahsul? Tahsilul mahsul, yakni berusaha memperoleh sesuatu yang sudah ada. Nah, jawapannya adalah tidak. Kerana manakala orang mukmin tidak memohon hidayah siang dan malam hari, nescaya Allah Jalla Jalaluhu tidak akan membimbingnya ke arah itu. Selain itu, semua hamba senantiasa membutuhkan Allah setiap saat dan situasi agar diberikan keteguhan, kemantapan, kekuatan dan kelanggengan hidayah. Apa kelanggengan kemudahan? Betul tak? Kelanggengan maksudnya apa? Dia berikan kemudahan pula. Berkekalan. Dan berkekalan dalam hidayah, kelanggengan. Okey, na'am. Ini disebabkan dia tidak kuasa memberi manfaat ataupun mudarat kepada diri sendiri, kecuali jika Allah menghendaki. Maka Allah selalu membimbingnya untuk selalu memohon agar diberikan pertolongan, keteguhan serta taufik kepadanya. Orang yang betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, dalam surah apa tu? Fa in tawallaw fala amliku lakum wala tamlikuna li minallahi syai'a. Kalau kamu sesat, aku tak miliki untuk kau apa-apa pun, kata Nabi SAW. Okey, Allah Ta'ala yang akan sesatkan kamu. Nah, sambung. Orang yang berbahagia ialah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa memohon kepadanya, sebab Allah telah menjaminkan akan mengabulkan permohonan seseorang jika dia memohon kepadanya. Masya Allah, kasih cantik peringatan itu. Orang yang berbahagia dengan hidayah Allah ialah Allah Ta'ala bagi dia taufik untuk minta hidayah lagi. Alhamdulillah. Maksudnya tak henti. Dia dapat hidayah, dia minta hidayah lagi. Dia minta hidayah lagi. Sebab Allah sambung. Apalagi permohonan orang dalam keadaan terdesak dan sangat membutuhkan bantuannya, baik pada tengah malam dan siang hari. Sehubungan dengan
pernyataan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kenapa Ibn Katsir bawa ayat ni? Seperti orang tu dah dapat hidayah, tapi dia minta hidayah lagi. Jadi ayat ni, wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah. Maksudnya beriman yang mula-mula tu beriman yang umum. Kemudian yang beriman yang kedua beriman yang khusus. Jadi kita mohon kepada Allah dapat hidayah yang umum, dan kita minta hidayah yang khusus. Dan kita minta pula bila dapat hidayah yang khusus, dari setiap yang khusus dapat khusus-khusus yang lain. Ya, minta hidayah agar Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk zikir pagi petang. Dah dapat zikir pagi petang, dapat pula dalam zikir tu khusyuk dalam zikir pula. Dapat dalam zikir pula, dapat istiqamah dalam zikir pula. Dan istiqamah dalam zikir pula, bila mati pula dia ada zikir kepada Allah Ta'ala. Itu walaupun bukan tahsil maksud, maksudnya dia minta lagi setiap detail dalam hidayah tu. Makin detail, makin berpetunjuk, makin dapat petunjuk dia. Nah, sama. Alasan lainnya, Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk tetap beriman. Namun demikian, perintah itu tidak termasuk tahsilul jadi ajar Arab dia. Bila baca Arab macam ni memang macam tu. Boleh balik tahsil kan. Tahsilu al-hasili. Tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Ini tahsilul hasil. Hasil ke hasil ke hasil ke. Ya. Nah. Perintah ini tidak termasuk tahsilul hasil. Sebab maksudnya ialah perintah untuk bisa sentiasa komitmen, konsisten serta selalu mengerjakan amal-amal soleh yang dapat membantu terjaganya iman tersebut. Macam ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum lah. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Kan? Dah takwa tambah lagi takwa. Dah dapat hidayah, tambah lagi hidayah. Allah pun memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk mengucapkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada sesuatu sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, kerana sesungguhnya engkau maha pemberi kurnia. Rahmat yang terbesar ialah Allah Ta'ala tak pisongkan hati kita. Rahmat yang terbesar ialah Allah Ta'ala tidak memisongkan hati kita. Jadi kita Alhamdulillah. Nanti kita kata kadang-kadang kita ni tak adalah banyak kaya, tapi Alhamdulillah Allah tak jadikan kita ahli bid'ah. Alhamdulillah Allah tak jadikan kita ni cenderung kepada benda-benda yang maksiat atau seumpamanya. Jadi Alhamdulillah. Ini nikmat yang besar, rahmat yang terbesar. Innaka antal wahhab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah membaca ayat ini dalam rakaat ketiga pada solat maghrib secara sirri, yakni tidak keras, sesudah selesai membaca surah Al-Fatihah. Dengan demikian makna firman-Nya ini, ihdinas siratal mustaqim, adalah teruslah engkau bimbing kami di jalan yang lurus itu, dan janganlah pernah engkau simpangkan kami ke jalan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.